Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan bab 3 iaitu prinsip asas tingkah laku kanak-kanak. Okay, saya Nur Hidayah binti Azlam dan bersama ahli kumpulan yang lain iaitu Nur Zainisa, Nur Kamalia, Nurul Amani dan juga Jaria. Tingkah laku adalah aktiviti atau perilaku atau gerak-geri seseorang, percakapan seseorang yang boleh dilihat atau diperhatikan oleh orang lain. Okay. Termasuklah aktiviti fizikal seperti berjalan, berlari, memanjat atau melompat. Okay. Seterusnya adalah bertutur, membaca atau menulis, bermain, bergaduh, makan, tidur dan juga berkongsi. Okay. Seterusnya. Okay, tingkah laku juga adalah pandangan mengenai nilai sesuatu tingkah laku mungkin berbeza antara zaman dahulu dengan sekarang dan juga berbeza dengan adat, bangsa dan juga agama. Okay, kat sini ada 4 iaitu tidak dapat berenggan dengan gadget, masuk campur perbualan orang lain, makan dengan tangan kiri dan juga makan sambil berjalan. Okay, semasa kita sebagai orang Islam, kita kan diajar dari kecil untuk makan dengan tangan kanan. Okey, berbeza pula dengan bangsa dan juga agama lain. Ada yang bangsa lain tak kisah pun kalau mereka makan menggunakan tangan kiri sebab yang mereka tak difahamkan dan tak ditanamkan wajib makan guna tangan kanan. Dan juga ada yang bangsa ataupun adik yang tak makan menggunakan tangan, diorang menggunakan sudu ataupun chopstick. Okay. Seterusnya adalah masuk campur perbualan orang lain. Okay. Kalau kita dulu nenek kita atau mak kita akan selalu nasihatkan kita untuk tidak masuk campur perbualan orang lain sebabnya itu adalah satu perbuatan yang kurang sopan. Okay, kalau macam sekarang ni kita dapat lihat kanak-kanak dengan senangnya diorang suka hati je masuk campur perbualan orang dengan macam dia rasa macam itu adalah bukan satu perbuatan yang salah. Okay, tidak dapat berenggan dengan gadget ni pula. Okay, macam yang kita tengok sekarang dan macam yang kita akui sekarang adalah satu kita dekat dalam zaman yang di mana kanak-kanak tak kira pun kanak-kanak ataupun orang dewasa tak dapat berenggan dengan gadget tau. Mereka memang ada sahaja gadget dalam dekat tangan mereka. Tak kira lah dengan seorang-seorang ataupun sedang berkumpul dengan keluarga, dengan ahli keluarga yang lain, mereka akan pegang gadget dan tidak bergaul dengan ahli keluarga yang lain. Okay, macam makan sambil berjalan ni pula, masa kita umat Islam, kita diajar untuk makan atau minum sambil duduk dan tidak bergerak ke sana dan ke sini. So itu adalah satu perbuatan yang tidak sopan dan juga kita perlu menjaga adab ketika makan. Okay, seterusnya. Okay, prinsip-prinsip tingkah laku. Kat sini ada 4. Itu dilakukan atau bercakap. Okay, terdiri daripada dimensi, memberi kesan terhadap persekitaran dan juga mengikut hukum. Okay, kalau dilakukan atau bercakap ni, contohnya ketika seseorang tu sedih, mereka akan menunjukkan mereka punya emosi tu seperti menangis ataupun mengasingkan diri dengan orang lain. Itu adalah perbuatan ataupun tingkah laku seseorang itu apabila mereka sedih dengan menunjukkan cara mereka sedih ataupun mereka akan bercakap mereka adalah sedih. Okay, seterusnya adalah gembira. Mereka akan, kalau gembira ni kita akan selalunya kita akan macam ketawa ataupun kita seronok lah berada dengan orang sekeliling kita. Ataupun kita akan cakap dekat kawan kita yang saya tengah gembira sekarang ni sambil menunjukkan reaksi muka yang gembira lah. Takkanlah cakap saya tengah gembira tapi tunjuk muka yang sedih kan. Jadi seterusnya adalah takut. Takut ni kebiasaannya macam kanak-kanak, mereka tak dapat suruh tahu ketakutan mereka tu, mereka akan tunjuk ketakutan mereka tu dengan reaksi muka ataupun mereka akan bercakap. Okay. Seterusnya adalah terdiri daripada dimensi. Contohnya makan. Maksud dia kat sini adalah kekerapan. Kekerapan ni berapa banyak ataupun berapa banyak jumlah kita makan. Okay, contohnya sehari kita makan 3 kali. Tak pun sebenarnya, kadang lebih 3 kali kan.
4 kali, 5 kali, itulah. Okay, seterusnya adalah jangka masa. Jangka masa tu adalah berapa lama kita makan. Contohnya kita makan contohnya kalau kita makan fast food kan kita makan sekejap kan, hilang laju kan sebab benda sedap kan. Kalau benda tak sedap kita akan mengambil masa, jangka masa lama. Okay, seterusnya adalah intensity ni adalah kuantiti makanan yang kita makan tu. Okay, contohnya adalah makanan yang sedap. Selalunya kalau kita rasa lapar dan makanan tu dah sedap, kita akan mengambil dengan jumlah yang agak banyak, lain daripada jumlah yang kita selalu ambil. Okay, itu adalah intensity. Intensity adalah jumlah ataupun kuantiti makanan tersebut. Okay. Seterusnya adalah memberi kesan terhadap persekitaran, iaitu persekitaran fizikal, persekitaran terhadap orang lain dan juga terhadap diri sendiri. Okay. Mengikut hukum ni pula adalah hubungan yang sistematik di antara tingkah laku dengan peristiwa. Seterusnya saya bagi kepada Jariah. Okey, boleh diperhati, dihurai dan direkodkan. Tingkah laku dapat dikaji melalui beberapa kaedah tertentu. Okay, seterusnya terbahagi kepada 2 jenis, iaitu yang pertama overt, yang kedua covert. Okey, overt ni maksudnya secara terang-terangan. Maksudnya perbuatan yang ditunjukkan secara terang-terangan. Okey, kalau covert pula tersembunyi. Perbuatan yang kita tak nampak, tak boleh lihat, dia tak tunjukkan. Next. Okay, ciri-ciri semula jadi tingkah laku kanak-kanak bawah usia 7 tahun. Okay, mereka sangat aktif, merupakan sifat semula jadi kanak-kanak tersebut, petanda kepada kecergasan mental. Okay, cara yang boleh digunakan dan berkesan untuk mengendalikan kanak-kanak ialah melakukan bersama aktiviti yang dilakukan oleh orang dewasa. Okay, contoh macam pada waktu petang kita tanam bunga, kita ajak sekali kanak-kanak tu tengok macam mana cara kita tanam. So diorang rasa sendiri aktiviti apa ni, macam mana nak tanam bunga tu. Dia buat sama-sama dengan orang dewasa lah. Okay, next. Okay, ciri seterusnya meniru perlakuan orang lain. Pertama, kanak-kanak pada usia seawal 8 bulan sudah mula untuk meniru perbuatan orang lain. Pada waktu ini, kanak-kanak akan meniru perlakuan orang tetapi tanpa mengetahui tujuannya. Okay, contoh kat sini macam budak kecil, dia tengok mak dia marah abang dia. Okay, dia pun ikut ajuk sekali macam mana mak dia tu marah abang dia. Dia ikut je. Dia tak tahu pun kenapa. Dia ikut je. Okay, seterusnya kanak-kanak juga suka meniru perlakuan karakter kegemaran mereka selain dari perlakuan ibu bapa, macam saya cakap tadi. Lepas tu contohnya karakter kartun atau hero kegemaran. Kartun memang confirm lah kanak-kanak suka kan. Kadang diorang main sama-sama dengan kawan ke dengan adik-beradik diorang sendiri ke, diorang akan lakonkan balik karakter kartun yang diorang suka tu. Okay, next. Okay, degil. Kedegilan selalunya amat ketara pada kanak-kanak. Mereka mempunyai perasaan ingin berdikari. Tetapi pada waktu yang sama, mereka masih memerlukan kehadiran kedua ibu bapa mereka. Membiarkan kanak-kanak mengetahui akibat dari perbuatan mereka adalah satu cara untuk membantu mereka agar tidak mengulangi perlakuan yang sama. Contoh macam kita dah larang dah benda tu tapi dia tak nak dengar juga. Itu macam diorang main lari-lari dalam rumah. Bahaya kan benda tu, kalau jatuh luka ke apa. Kalau saya lah, saya buat ke anak buah saya sendiri. Kalau diorang lari, saya dah marah diorang tak dengar, saya biarkan je. Kalau jatuh, sakit diorang dah nangis, so diorang dah tahu dah kenapa kita larang. Bila jatuh kan sakit, okay, diorang dah faham dah. Lepas ni diorang takkan buat lagi. Okay, next. Okay, saya serahkan kepada Zainisa. Hai, Assalamualaikum. Okey, ciri-ciri semula jadi tingkah laku kanak-kanak. Kanak-kanak sering bertanya soalan apa saja yang dilihat berkenaan dengan persekitaran, perlakuan atau soalan tidak masuk akal. Okey, kerana mereka mempunyai perasaan ingin tahu yang mendalam dan mereka juga ingin mencuba sesuatu yang walaupun datangkan bagi seperti contohnya
saya tadi, Ija, Jariah, dia mengatakan bahawa dia dah melarang dah anak buah dia berlari, tapi anak buah dia degil juga sampai terjatuh sakit barulah tahu. Sebab itulah kanak-kanak ini kita kena awasi dan kita kena bagi tahu, kita kena melarang kanak-kanak ini kita kena melarang kanak-kanak ini supaya kanak-kanak ni tahu yang perbuatan mereka itu adalah salah. Okay, seterusnya adalah kanak-kanak pada usia 6 tahun ke bawah mempunyai ingatan yang tajam dan mudah mengingati apa sahaja yang didedahkan kepada mereka. Seperti contohnya, kita minta kanak-kanak untuk menghafal operasi nombor 1 hingga 10 ataupun membaca huruf ABC. Mereka akan mengingati meskipun mereka tidak faham apa yang mereka hafal. Okay, sukakan ganjaran dan sokongan. Okay, kanak-kanak sukakan pujian dan perhatian daripada ibu bapa. Contohnya apabila kita meminta pertolongan daripada kanak-kanak seperti mencuci pinggan, sapu sampah, kita perlu memberikan pujian kepada kanak-kanak dengan mengatakan, wah, bagusnya adik mop berkilat lantai, supaya mereka lebih bersemangat. Okay, kanak-kanak juga tidak mampu membezakan yang betul dan salah kerana pemikiran mereka masih belum menakut sesuatu yang logik dan mereka masih belum memahami sesuatu yang abstrak. Contohnya kita boleh katakan seorang kanak-kanak ni yang bernama Amar telah mengambil pensel kawan dia dan dia tidak pulangkan pensel kawan dia dan dia buat harta sendiri. Okay, guru perlu memberitahu kepada Amar tu bahawa perbuatan itu adalah salah. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Kamalia. Assalamualaikum. Seterusnya suka bermain. Suka bermain dan sukakan sesuatu yang menghiburkan adalah naluri semula jadi seorang kanak-kanak. Bermain juga adalah satu keperluan bagi setiap kanak-kanak. Kita semua tahu kanak-kanak ni memang tak boleh duduk diam. Memang je semua benda memang tak boleh duduk dia lah. Semua benda dia nak main. Tak kira apa benda pun. Bermain penting untuk perkembangan kanak-kanak sebab ia menyumbang kepada perkembangan kognitif, fizikal, sosial dan kesihatan emosi kanak-kanak. Mereka dapat belajar dan meneroka persekitaran melalui aktiviti bermain kerana imajinasi mereka yang tinggi. Seterusnya. Suka bersaing. Semakin mereka membesar dan sudah boleh berinteraksi dengan adik-beradik, juga rakan sebaya, mereka akan mula bersaing sesama sendiri bertujuan mendapatkan perhatian. Sebagai contoh, kalau ada kawan-kawan dekat sekolah ada beli barang baru, beg ke, pensel ke, balik rumah mesti dia akan cakap dengan mak ayah dia untuk beli sama macam kawan dia sebab dia tak boleh ketinggalan. Dia nak kena sama-sama dengan kawan. Sikap bersaing ni, suka bersaing ni bukan kanak-kanak je ada, orang dewasa pun ada. Seterusnya. Daya sensitiviti yang tinggi. Kanak-kanak secara semula jadi amat sensitif, mudah merasa takut, cepat marah dan selalu dilanda perasaan cemburu. Sebagai contoh untuk perasaan cemburu, kalau mak layan adik-beradik lebih daripada dia akan rasa cemburu. Lebih kurang macam tu lah. Sama juga dengan perasaan takut, kalau orang kita tak kenal, kita akan takut. Sama juga dengan kanak-kanak. Seterusnya. Perasaan ingin tahu yang tinggi. Kanak-kanak tidak boleh duduk diam dan meneroka apa yang ada di sekitar mereka. Mereka belajar melalui pengalaman pertama. Kanak-kanak tidak boleh duduk diam. Memang suka teroka apa sahaja yang mereka nampak. Sebagai contoh, kalau diorang nampak bajak, diorang akan tanya dekat mak ayah, "Mama tu apa?" Selagi kita tak jawab, selagi itulah dia tanya sebab dia nak tahu, perasaan ingin tahu diorang tinggi. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya adalah daya imajinasi dan kreativiti yang tinggi. Daya imajinasi kanak-kanak adalah penyumbang terbesar bagi kreativiti mereka. Imajinasi dan kreativiti bergantung pada umur seseorang dan ianya perlu dipupuk dan digalakkan. Jadi kita sebagai cikgu, bakal cikgu, ibu bapa boleh galakkan dia dengan banyak cara untuk tingkatkan daya imajinasi mereka. Contohnya seperti bercerita, baca buku cerita untuk kanak-kanak. Kat situ dia akan berfikir, dia akan teroka imajinasi dia. Selain tu kita boleh buat bagi mereka untuk berkarya. Bagilah kertas ke pensel ke apa-apa, biarkan mereka untuk berkarya sendiri. Ada juga ibu bapa yang atau cikgu bagi watak untuk mereka kanak-kanak ni main peranan. Contohnya berlakon,
biasa macam pementasan akhir tahun, biasa buat macam tu untuk berlakon lah. Ada juga cikgu dan ibu bapa buat galeri seni. Sebenarnya benda ni tak susah. Kita cuma hasil karya kanak-kanak tu, contoh macam hari ni dia melukis. Jadi lukisan dia tu tampal dekat dinding. Jadi kanak-kanak tu akan rasa dihargai, hasil karya mereka dihargai. Jadi kat situ dia akan banyak lagi berimajinasi untuk hasilkan karya-karya yang lagi cantik. Seterusnya adalah perkembangan bahasa yang cepat. Perkembangan bahasa kanak-kanak berlaku dengan pantas dan mereka menguasai sesuatu bahasa asing jika dilazimi setiap hari. Kat sini biasa kita tengok mak ayah, biasa golongan elit lah. Dia akan hantar anak dia ke sekolah Mandarin, sekolah yang berlainan bahasa. Sebab dekat rumah dia dah pakai bahasa Melayu. Jadi dekat sekolah dia nak anak dia mahir guna bahasa Mandarin. Ada juga hantar sekolah bahasa Inggeris dan sebagainya. Usia lahir sehingga 8 tahun adalah tempoh waktu perkembangan yang pesat bagi kanak-kanak. Okey, kalau kita tengok kat sini, peringkat perkembangan bahasa kanak-kanak ni, kalau kita tengok 0 hingga 6 bulan, dia banyak kepada babyland. Contohnya macam kalau kita tengok baby kan sekarang nangis menjerit Lepas tu kalau 6 bulan sehingga 12 bulan, dia lebih kepada KB, konsonan dan vokal. Dia mama, papa, susu dan sebagainya. Lepas tu bila dia meningkat lagi berusia 1 hingga 2 tahun, ini merupakan peringkat linguistik di mana dia boleh sebut 2-3 perkataan. Contohnya seperti ikan, tapi dia tak akan sebut ikan penuh macam tu lah, dia akan sebut bahagian hujung. Ikan jadi ikan, makan kadang dia ubah lagi, minum dan sebagainya. Peringkat seterusnya adalah 2 hingga 3 tahun di mana dia dah boleh tambah lagi perkataan dia. Kalau macam tadi ikan dia sebutkan, jadi dekat peringkat 2 ke 3 tahun ni dia dah boleh sebut fully. Macam tadi ikan, ni dia jadi ikan. Seterusnya 3 ke 4 tahun, 3 ke 4 tahun ni adalah peringkat tata bahasa. Dia dah mula bercerita, dia dah boleh cakap. Contoh, walaupun pelat tapi dia boleh bercakap. Sebabnya dekat sini kalau kita tengok budak 3 ke 4 tahun dia akan banyak bertanya, banyak cakap, banyak menyoal. Seterusnya kalau dia naik lagi ke peringkat atas, 4 hingga 5 tahun, dia dah boleh faham ayat yang kita bagi. Contoh kalau kita cakap jangan, dia dah boleh faham, dia dah boleh terima benda tu. Kalau kita bercerita, dia boleh terima. Kalau kita nak dengar dia bercerita pun dia boleh buat ayat. Dan ke peringkat seterusnya. Seterusnya adalah kecenderungan menyusun dan membongkar barang. Apabila otot mula berkembang, kanak-kanak akan terdorong untuk mengumpul dan menyusun barang, kemudian jatuhkan dan seretkan barang-barang. Ni kalau kita tengok biasa rumah yang ada kanak-kanak, memang susah untuk kita tengok rumah tu tersusun. Tipulah kalau kata macam barang semua tersusun elok je sampai kanak-kanak datang, benda tu masih tersusun. Mesti akan ada barang tu teralih, kadang berselerak. Tapi mereka cenderung ke arah membongkar barang. Kita juga boleh latih diorang untuk susun balik barang. Maksudnya macam diorang lepas main Lego ke apa ke, kita minta balik dia kemas. Kalau mereka tak nak kemas, kita boleh ajak sama-sama untuk kemas. Lepas tu kita nasihat dia kalau tak kemas barang mainan ke, apa akan jadi dan sebagainya. Sekian sahaja dari kami, terima kasih.